3. Cop. Guys, video kita orang tak sampai di sini je tau. Korang patut saksikan video interview Husain Pasembok di Padang Kota Lama. Jom saksikan. Assalamualaikum bang. Salam. Saya Wan Adam daripada Kolej Komuniti Limau Tebal. Saya boleh abang perkenalkan diri? Okay. Saya Rais Ahmad bin Haji Muhammad Hussein, pengurus Husain Pasembok di Padang Kota Lama lah. Boleh abang ceritakan sikit pasal kedai abang? Okay. Mula-mula sekali kami malu-malukan lah daripada pelajar dari Kolej Komuniti sebab buat assignment ni. Kami pun rasa satu keperluan lah untuk pelajar-pelajar untuk membuat benda-benda seperti ini lah. Alhamdulillah. Tahniah hari itu mengenai kedai ni. Dan ini diasaskan oleh arwah tok saya, Haji O.S. Ibrahim. Beliau berniaga pada tahun 19 sebelum 50-an lagi, 1950-an. Tapi yang kami dapat detail tu secara black and white tu 1951. Beliau merupakan pengasas Pasembok lah. Dulu Pasembok mereka buat tu bukan macam ni, banyak jenis barang-barang. Dulu daripada cucuk udang, telur, tahu kuang, tepung, telur, ubi. Yang tu saja yang start daripada awal tu. So bila datang bapa saya ambil alih, so kami upgrade bahan-bahan dalam Pasembok ni. Sampai sekarang dah ada banyak jenis barang lah. Ada ketam, potong udang, lepas tu kita ada sosis, fishball. Kita tukar dan menasyaratkan mengikut arah perubahan zaman lah. Sekarang budak-budak semua minat sangat dengan fishball, sosis macam tu kan. Jadi kita add on, tambah-tambah dah lebih daripada 35 jenis bahan. Dan apa yang kami dari tahun 1991 tu kami miara dekat tepi laut belah sana. Sekarang sini ada Astaka kan. Sebelum tu kami jual semua macam nasi gandak juga lah. So arah tu saya jual macam tu. Lepas tu mereka tukar, mereka guna 3 roda. Tahun 90-an semua, 80-an. Dalam 80-an semua mereka guna 3 roda. Basikal 3 roda. So tepi laut tu. Dulu orang nak pergi haji apa semua, tak ada kapal terbang. So dulu semua naik kapal laut kan. So sebelum jemaah-jemaah haji Nabi tu kat sini memang ramai semua. Lepas tu mereka tak lepaskan peluang juga untuk menjamu selera lah, makan Pasembok dan makan makanan dekat sini, lain juga dekat sini lah. Mereka akan berkampung. So orang nak pergi jemaah tu dan keluarga-keluarga yang nak hantar semua tu akan berkampung di kawasan sekitar Georgetown ni, bandar bersejarah ni. Jadi mulai dari sana tu ramai orang dapat mengenal lah ada Pasembok dekat sini apa semua kan. Jadi tahun 2001 kami ditukar ke kawasan sini lah, naik taraf kawasan sini. Kita dimasukkan dalam Astaka ni lah. So kami sebagai generasi ketiga mewarisi resepi Pasembok ni, semua tempat boleh dapat jugalah. Tapi yang special kat sini ni kami dapat pertahankan sampai sehingga kini. Customer cari kami sebabkan dia punya kuah tu, sos tu. Sebab ingredient yang kami, bahan-bahan yang kami masuk dalam tu semua bahan-bahan yang berkualiti, ada yang diimport daripada luar negara jugalah. So kita sentiasa mengutamakan rasa kelazatan sos tu. Yang tu yang paling penting lah dalam Pasembok ni kan. Ada daripada orang luar, daripada KL akan bagi tahu rojak. Lepas ada setengah tak kenal. Daripada Johor, Singapura, mereka akan dikenali sebagai rojak. Di Penang, mereka akan cakap Pasembok. So Pasembok tu ada macam-macam jenis lah. Boleh pilih. So lepas kita pilih tu, kita akan potong. So kita akan masukkan timun dengan sungkuang atas tu dengan sos yang kita bagi tahu tu lah. Itu yang paling penting lah dalam dia punya ni. Abang boleh ceritakan sikit tak macam mana boleh terciptanya Pasembok ni? Macam mana daripada dia punya bahan-bahan, macam mana boleh datangnya Pasembok ni? Ya, yang tu sebelum tu saya tak berapa pastilah sebab daripada arwah tu saya lagi. Itulah seperti yang saya cakap tadi. Time tu mereka buat cucuk udang, takuan rendang dengan telur ubi, yang tu saja. Bahan dia tu 3-4 jenis, yang tu yang original daripada awal tahun mereka cipta yang tu lah. So mereka add on timun dengan sungkuang. Dulu cucuk udang. First dikenali sebagai cucuk udang. Lepas tu bila dia dicampur dengan timun dengan sungkuang, mereka dikenali juga sebagai rojak.
So dia ada jadi corang rojak campuran Pasembo. Itu ceritanya Pasembo lah. Tapi dekat Malaysia ni so far alhamdulillah kedai kami paling terkenal lah, bukan saja di Malaysia, ada di kalangan Indonesia, daripada England apa semua datang sebab kat sini ada cruise kan. So sekarang social media, mereka guna social media tu mereka viralkan. So kedai kita ni alhamdulillah telah reach ke semua negara lah. So, pasti mereka datang tu mereka akan bagi tahu macam mana kita akan tanya macam mana dia kenal. Kita ada pelanggan datang, mereka masuk dalam TikTok, Instagram lah, Facebook kan. So, mereka tengok yang tu, mereka datang makan dulu lah. Yang banyak tu daripada Indonesia. Sebab ferry dekat sini, nak pergi Indonesia dengan Langkawi, dah. Buat ferry kan. Tempat ni strategi sebab jadi heritage, kawasan heritage UNESCO. So jadi tumpuan bukan saja di kalangan Malaysia, masyarakat Malaysia, dan juga daripada luar negara tu daripada datang lah banyak. Alhamdulillah. Terus abang boleh ceritakan tak macam mana abang kekalkan tradisi pada macam abang cakap tadi, pada atuk abang, pada ayah abang, boleh tak cerita sikit macam mana abang kekalkan sampai sekarang? Cerita tu okey, saya shortkan lah. Dulu saya selepas sekolah rendah tu saya diajar untuk datang ke kedai untuk lepas sekolah saja. Pakai baju sekolah tu saya akan datang ke kedai untuk tolong ayah saya pada ketika tu remaja lagi. Saya time tu macam saya tak berapa minat. Biasalah, zaman kanak-kanak tu kita tak berapa faham dan tak berapa ambil tahu berkenaan bisnes. Kita nak steady lepas tu lepas dengan kawan-kawan apa semua. Tapi alhamdulillah bapa saya bawa dan dekat dengan perniagaan. Alhamdulillah selepas tu saya pun rasa berminat lah. Sebab berniaga tu kita bukan hanya untuk melihat duit saja. Sunnah Nabi SAW berniaga itu salah satu sunnah lah. Jadi dengan apa yang kami buat, bapa saya buat, saya tengok saya pun terminat. Jadi saya pun ambil alih dan tolong ayah saya dari sekolah rendah lagi lah. Dan tu yang saya pun dapat. Bila tak ada minat tu kita tak akan buat. Benda macam mana pun kita tak akan buat. Jadi bila saya bersama bapa saya dah berminat. Lepas tu baru kita boleh buat benda ni. Jadi daripada yang tu saya pun tambahlah idea-idea untuk memajukan lagi perniagaan kami. Last kali, apa ucapan tak untuk mereka mengajak makan ke, untuk mengekalkan tradisi ke macam mana ke? Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada para pelanggan mesin Pasembo King Padang Udara Lama. Sebab sentiasa daripada dulu lagi, customer yang datang kami, dia akan beritahu dulu arwah tu dia bawa mai, arwah bapa dia bawa mai. So, pelanggan kami pun bukan kata satu dua. Pelanggan kami pun ada 2 generasi yang datang. Jadi kami terharu dan mengucapkan terima kasih. Pada yang belum pernah datang tu, saya juga jemput. Bila datang Penang tu, ada tagline. Bila datang Penang tak makan Pasembo tak sah. Jadi kena komplitkan benda tu lah. Saya rasa bila datang tu ambil peluang untuk datang dan menikmati kelazatan musim Pasembo King di Astaka Selera Merah Renom Padang Udara Lama. Yang di kawasan heritage, terpenuhi dengan heritage. Alhamdulillah. Terima kasih bang. Sudi meluangkan masa dengan kami. Terima kasih.